Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hirak Kasha bin Abdullah daripada kelas DPSU 3I. Okey, sebagai presenter pertama, pada awalnya saya akan bagi tahulah tajuk besar yang diamanahkan oleh pensyarah kepada kumpulan kami ialah budaya masyarakat Arab Makkah sebelum dan semasa Islam. Oleh itu untuk dua muka surat pertama saya di e-bulletin, saya akan membentangkan tentang budaya masyarakat Arab Makkah sebelum Islam pertama dan yang kedua. Mari kita pergi ke budaya masyarakat Arab Makkah sebelum Islam yang pertama saya kat e-bulletin saya. Seperti yang anda semua boleh lihat di e-bulletin saya, budaya pertama yang saya fokuskan ialah berkaitan budaya perkahwinan sebelum kedatangan Islam ke Mekah. Laki-laki yang pertama yang ni selalunya digunakan oleh sampai sekarang masih gunakan lagi, iaitu laki-laki yang mendatangi laki-laki yang lain dan melamar wanita yang di bawah perwaliannya atau anak perempuannya, kemudian dia menentukan maharnya dan pernikahannya. Yang kedua iaitu nikah al-istida. Seseorang membawa isterinya kepada yang diinginkannya, iaitu orang tertentu dari kalangan pemimpin dan pembesar yang dikenal dengan keberanian dan kedermawaannya agar sang isteri melahirkan anak sepertinya. Maksudnya seorang tu dia menawarkan isteri dia ataupun siapa kepada orang yang lebih hebat daripada dia untuk berkahwin dan dapat anak. Anak tu lebih untuk dapat anak yang lebih hebat sebab apa? Al-Bukhari meriwayatkan juga dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa dia mengatakan seseorang pria berkata kepada isterinya ketika telah bersih dan dari haidnya, pergilah kepada si fulan lalu mintalah tidur dengannya. Kemudian suaminya menyingkirkannya dan tidak menyentuhnya selama sehingga nampak kehamilannya dari pria yang diminta menidurinya, yang diminta tidurnya lah. Jika kehamilannya telah tampak, maka suaminya menyetubuhinya jika dia suka. Dia melakukan sedemikian hanyalah kerana menginginkan kelahiran anak. Oleh kerana itu nikah ini disebut sebagai nikah al-istida. Yang ketiga ialah sekumpulan lelaki yang tidak lebih dari 10 orang akan bersetubuh dengan seseorang perempuan. Maksudnya apabila perempuan itu hamil dan melahirkannya, maka perempuan itu akan memilih antara sekumpulan lelaki tadi itu dan menyebut nama lelaki mengikut kepada siapa yang perempuan itu suka. Maka anak itu akan dinasabkan kepada orang yang disebut tu. Dan yang terakhir iaitu yang keempat, seseorang lelaki seseorang yang bergelar pelacur apabila melahirkan seseorang anak, dia hanya perlu mengundang pelacak iaitu al-qafah, orang Arab panggil, untuk mencari kemiripan anak dia dengan mana-mana lelaki yang pernah datang kepada pelacur tersebut. Oleh itu lelaki-lelaki tersebut lepas dipilih je, dia tak boleh menyangkal ataupun tak boleh tolak. Maka ketika oleh itulah untuk akhir saya beritahu, maka ketika Allah SWT mengutuskan Nabi Muhammad SAW, iaitu pesuruhnya, beliau menghapuskan semua pernikahan kaum jahiliah demi memastikan tiada Muslim yang mengamalkan budaya jahil ini ketika ini. Hanya pernikahan yang ada saat ini sahaja yang ditetapkan dan dikekalkan. Seterusnya kita akan pergi kepada slot tambahan yang saya letak kat e-bulletin saya lah, berkaitan dengan masyarakat Arab Jahiliah, iaitu masyarakat Arab sebelum datangnya Islam atau dikenali sebagai bangsa Arab Jahiliah. Dan perlu juga kita ketahui bahawa Arab Jahiliah ni berasal daripada perkataan jahala yang bermakna tak tahu apa-apa ataupun bodoh, atau kita boleh panggil bodoh. Dan akhir sekali yang saya letak di muka surat pertama saya ni berkaitan, saya menyatakan sedikit tentang sebab-sebab kenapa masyarakat Arab ketika itu sebelum Islam tu mereka mengamalkan budaya-budaya yang lebih kepada berunsurkan negatif. Seperti yang pertama, seperti keyakinan mereka untuk mengamalkan apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka sejak dahulu kala. Maksudnya apa yang dari dulu mereka amalkan, nenek moyang mereka amalkan sekali. Itu salah sebabnya yang pertama. Seterusnya yang kedua, kerana masyarakat ini tidak mahu menerima agama Islam yang seperti yang kita boleh panggil seperti landasan yang memimpin mereka jalan yang benar. Tapi mereka tak nak menerimanya apa yang telah Nabi-Nabi sebelumnya ajar, dan mereka tahu benda tu baik tapi mereka tak nak terima dia. Itu je. Seterusnya kita pergi ke muka surat kedua saya yang merupakan budaya masyarakat Arab sebelum Islam yang kedua. Saya ada menyatakan bahawa
pada ketika itu, mereka amat gemar untuk mengamalkan budaya permusuhan antara suku. Ni budaya seterusnya lah. Okey, sebab apa? Bagi mereka, mereka nak merebut status sosial dan kekuasaan, sehingga hal-hal kecil pun yang mereka lakukan boleh memicu kepada peperangan. Okey, maka beberapa kesan yang saya atas peperangan ataupun budaya ni, yang pertama ialah banyak berlakunya pertumpahan darah sehingga kehilangan banyak nyawa yang berharga. Okey, lepas tu banyak berlaku kemusnahan harta benda yang berharga, termasuklah tempat tinggal, dan akhir sekali apa yang saya tulis di bulletin saya ialah hubungan silaturahim juga tidak dapat dijalinkan dengan baik apabila mereka still mengamalkan budaya-budaya seperti inilah. Okey, saya rasa itu sahaja daripada saya. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syazana binti Abdul Manan daripada DPHU 3I. Seterusnya, budaya masyarakat Arab yang seterusnya, memabukkan dan berjudi. Dan yang kedua pula, membunuh anak perempuan. Dan yang terakhir sekali, menghina orang miskin dan lemah. Budaya jahiliah Arab yang buruk sudah biasa dengan mabuk dan berjudi. Dua tabiat buruk yang melahirkan keburukan yang lain. Allah berfirman, tentunya yakni minum arak, perjudian, berhala, menggegarkan nasib seseorang dengan anak panah, semuanya perbuatan syaitan. Oleh itu, jauhi perbuatan-perbuatan ini agar kamu mendapat keberuntungan. Surah Al-Ma'idah ayat 90. Masyarakat Arab jahiliah terbiasa minum khamru. Bagi mereka, minuman yang memabukkan seperti air sebagai pilihan dahaga bagi kita. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya mendengar ayah saya di zaman kejahilan berkata, beri kami minuman dengan segelas minuman penuh khamru. Diriwayatkan Al-Bukhari, iaitu bapa saudara Nabi SAW, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Pada zaman jahiliah meminta khamru sebagai minuman biasa. Terdapat beberapa perkara menarik untuk memerhatikan hubungan antara masyarakat Arab jahiliah dan khamru. Frasa mengenai khamru menunjukkan bahawa mereka adalah penagih khamru yang berat. Sekiranya kita hidup kerana minum air, mereka berkata mereka hidup kerana mereka minum arak. Mereka memanggil khamru sebagai minuman biasa, seolah-olah kehausan Sahara akan hilang jika ada khamru. Oleh itu, Al-Quran membuat tahap larangannya. Membunuh anak perempuan. Orang Arab yang jahil mempunyai rasa malu dan bangga yang tinggi. Mereka tidak dapat menerimanya jika anggota keluarga diganggu. Aib yang diterima oleh ahli keluarga adalah aib keluarga. Oleh itu, peperangan sering berlaku kerana anggota suku dihina. Bagi keluarga yang lemah, mereka akan dikuasai. Apabila dikawal, ini bermaksud bersiap untuk diganggu. Mereka tidak boleh bergantung pada anak perempuan untuk mempertahankan keluarga mereka. Menurut mereka, semakin banyak anggota keluarga wanita, semakin lemah suku tersebut. Apabila lemah, wanita akan ditawan dan dihina oleh perhambaan. Mereka tidak dapat menahan malu sehingga mereka membunuh anak perempuan mereka sebelum itu berlaku. Allah berfirman, dan ketika bayi perempuan yang dikuburkan hidup-hidup, ditanya dosa apa dia dibunuh. Surah At-Takwir ayat 8 hingga 9. Seterusnya, menghina orang miskin dan lemah. Orang Arab yang jahil menghina orang miskin dan lemah. Allah SWT berfirman, dan dengan demikian kami telah menguji sebahagian dari mereka yakni yang kaya dengan sebahagian dari mereka yakni yang miskin, sehingga mereka yang kaya dapat berkata, adakah orang-orang ini di antara kita yang diberikan rahmat Allah kepada mereka? Allah berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya? Surah Al-An'am ayat 53. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, ada seorang wanita kulit hitam yang bekerja dengan beberapa orang Arab yang telah masuk Islam. Wanita ini mempunyai satu lagi rumah kecil berhampiran masjid. Aisyah radhiyallahu anha bersambung, dia pernah datang dan menceritakan sebuah kisah. Apabila cerita selesai, dia syair. Acara Selena adalah salah satu keajaiban Rabbi kita. Ia benar-benar berlaku di tanah kafir di mana Allah menyelamatkan saya ketika dia terus melaungkan. Aisyah berkata, apa hari Selena itu? Wanita itu berkata, pernah ada anak perempuan yang bertemu dengan beberapa keluarga saya.
Kanak-kanak itu membawa selendang yang diperbuat daripada kulit. Selendang itu jatuh. Tiba-tiba seekor burung meraihnya dan mengambilnya, menyangka ia adalah daging. Tetapi orang menuduh saya dan menyiksa saya sehingga mereka menahan saya dari depan saya. Ketika mereka berada di sekitar saya dan saya dalam keadaan tertekan, tiba-tiba burung itu datang dan berpusing-pusing di atas kepala kami, lalu melemparkan selendangnya. Orang ramai mengambil selendang itu. Saya mengatakan, kenapa kepada mereka? Itulah yang anda tuduh. Walaupun saya bebas dari tuduhan itu, diriwayatkan Al-Bukhari. Kisah ini menunjukkan sikap masyarakat jahil yang memandang rendah terhadap yang lemah. Apabila orang lemah bersalah, maka mereka hanya dinilai. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, nama saya Siti Nur Hikmah binti Farid Syam. Saya daripada kelas DPSU 3G. Hari ini saya akan menerangkan tentang dua budaya masyarakat Arab Mekah selepas kedatangan Islam. Okey, untuk budaya yang pertamanya adalah budaya perhambaan dihapuskan. Islam tiba pada zaman di mana sistem perhambaan sudah wujud sebagai satu budaya normal di setiap pelosok dunia. Pada waktu itu, perhambaan dipraktikkan dengan cara yang berbeza, iaitu seseorang diperhambakan melalui penculikan, tawanan perang dan hutang. Tetapi setelah Islam datang, Rasulullah SAW menghapuskan semua kaedah itu dengan mengecualikan satu sahaja, iaitu kaedah perhambaan melalui tawanan perang. Dengan ciri-ciri khusus dalam memperkenalkan undang-undang pemerintahan, Islam tidaklah secara tiba-tiba menghapuskan perhambaan, tetapi mencegahnya secara berperingkat atas dasar menjaga kestabilan sosial. Islam membataskan sumber perhambaan dengan hasrat untuk menghapuskannya, iaitu dengan cara Islam melarang memperhambakan sesiapa sahaja kecuali yang ditangkap dalam pertempuran ketika umat Islam berperang dan mereka yang mempertahankan diri daripada musuh yang zalim. Islam juga melarang membunuh wanita yang menjadi tawanan perang dan menggantikannya dengan perhambaan. Walaupun begitu, Islam menetapkan etika tertentu untuk memperlakukan para hamba dengan layanan yang baik. Etika ini mendesak umat Islam untuk memperlakukan mereka dengan baik dan tidak mencederakan mereka serta melarang sebarang pencabulan terhadap hak asasi mereka. Hasil dari layanan baik dan belas kasihan yang besar terhadap golongan hamba, kebanyakan dari hamba kebiasaannya akan memeluk Islam secara beramai-ramai dengan sukarela. Untuk budaya yang seterusnya adalah budaya mempelajari ilmu berdasarkan Al-Quran tanpa mengira kekastaan. Sebelum datangnya Islam, sikap dan budaya mereka yang memandang ilmu pengetahuan itu merupakan hak istimewa bagi kaum elit, bangsawan dan orang kaya. Bagi mereka, ilmu pengetahuan itu tidak boleh dibocorkan kepada rakyat jelata. Dalam budaya ini, hanya orang terhormat sahaja yang layak menjadi bijak, sedangkan rakyat jelata dibiarkan bodoh. Ini kerana dengan kebodohan tersebut, rakyat jelata dapat dibodohkan dan ditindas. Selepas datangnya Islam ke tanah Arab yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, pendidikan merupakan satu pelajaran untuk semua lapisan masyarakat tanpa mengira kekastaan, dan ia juga dapat melahirkan insan yang berperi kemanusiaan, iaitu ilmu yang didasarkan dengan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Walaupun begitu, Islam tidaklah melihat pendidikan dari skop yang sempit. Ia tidak terbatas kepada pendidikan duniawi semata-mata, bahkan meliputi dua skop, iaitu di dunia dan di akhirat. Okey, antara ilmu pengetahuan yang berteraskan Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW ialah fiqh, tauhid, sirah dan hadis. Ilmu-ilmu tersebut diajarkan kepada umat manusia tanpa melihat dari segi kedudukan, warna kulit, bangsa ataupun agama. Tujuan yang hendak dicapai oleh risalah Rasulullah atau misi Islam ialah membersihkan dan mensucikan jiwa dengan jalan mengenal Allah serta beribadah kepadanya dan mengukuhkan hubungan antara manusia dengan menegakkannya di atas dasar kasih sayang, persamaan, keadilan, hingga dengan demikian tercapailah kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup dan kehidupan manusia secara individu maupun dalam masyarakat.
Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat kedua, yang bermaksud dialah yang telah mengutuskan dalam kalangan orang-orang Arab yang ummiyin, iaitu buta huruf, seorang rasul iaitu nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari bangsa mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya, dan membersihkan mereka dari iktikad yang sesat, serta mengajarkan mereka kitab Allah iaitu Al-Quran dan hikmah iaitu pengetahuan yang mendalam mengenai hukum-hukum syarak. Dan sesungguhnya mereka sebelum kedatangan Nabi Muhammad itu adalah dalam kesesatan yang nyata. Jadi sekian saja daripada saya. Assalamualaikum. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Ajwad bin Muhammad Rashidi daripada kos DPHU 2I. Nombor matrik saya DHU 2020250302. Baik, pada hari ini saya ingin berkongsi dengan anda semua mengenai budaya masyarakat Arab Mekah semasa datangnya Islam. Baik, kita pergi kepada isi yang pertama, iaitu maruah wanita. Seperti mana kita semua tahu bahawa sebelum datangnya Islam, kaum wanita pada ketika itu telah diperlakukan dengan sekejam, ditindas, dizalimi oleh kaum lelaki, dan juga kaum lelaki itu bebas menggunakan kaum wanita untuk kepentingan nafsu syahwat mereka. Jadi semasa Islam datang inilah kita boleh lihat bahawa perlahan-lahan mereka mempertahankan maruah mereka dan berani mempertahankan kedudukan mereka pada ketika itu. Baik, jadi kita boleh lihat sini Islam semasa Islam datang, semasa agama Islam datang pada ketika itu, kaum wanita sudah berani mempertahankan hak mereka kerana Islam sangat mementingkan dan memuliakan martabat wanita pada masa itulah. Baik, kita pergi kepada isi yang kedua, iaitu agama dan kepercayaan. Baik, seperti mana yang kita tahulah bahawa sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab Jahiliyah pada ketika itu telah mengamalkan agama, iaitu mereka menyembah agama nenek moyang mereka seperti menyembah matahari, pokok dan sebagainya. Jadi semasa agama Islam datang inilah kita boleh lihat mereka terdapat segelintir masyarakat Arab ketika itu sudah memeluk agama Islam. Maksudnya yang ramai lagi ni mereka tidak menerima. Jadi mereka memeluk agama nenek moyang mereka. Jadi semasa Islam datang inilah kita boleh lihat tidak semua penduduk Arab Mekah pada ketika itu memeluk Islam. Hanya segelintir sahaja. Dan mereka dan segelintir lain mereka pegangan mereka masih kuat kepada kepercayaan nenek moyang mereka sebelum agama Islam tersebar secara meluas pada ketika itu. Baik, seterusnya saya ingin menerangkan mengenai isi yang ketiga, iaitu nilai kehidupan masyarakat Arab. Baik, kita tahu bahawa sebelum datang Islam, kita boleh lihat bahawa mereka ini tidak bertamadun kerana mereka selalu bergaduh sesama puak, mencuri dan sebagainya. Jadi apabila Islam datang, kita boleh lihat kehidupan mereka kehidupan mereka perlahan-lahan lebih teratur. Maksudnya di sini adalah mereka sudah belajar untuk bertolak ansur dan untuk menghormati sesama puak. Maksudnya mereka tidak akan bergaduh antara satu sama lain. Jadi kita boleh lihat di sini adalah kehidupan semasa agama Islam datang ini, kehidupan mereka, nilai kehidupan mereka berubah sedikit demi sedikit daripada sebelumnya.
Kita tahu sebenarnya mereka melakukan perbuatan yang tidak bermoral. Jadi semasa Islam ni kita boleh lihat mereka sudah Islam mengajar pada ketika itu supaya mereka kena ubah nilai kehidupan mereka ke arah yang lebih baik, supaya tidak lagi berlaku pertumpahan darah, lagi berlaku tipu menipu dan sebagainya pada ketika itu. Baik, sebelum saya akhiri ucapan saya ingin mengambil sepotong ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqun, yang bermaksud berpegang teguhlah kamu pada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Kesimpulannya di sini adalah kita boleh lihat bahawa agama Islam telah datang kepada kita, mengajar kita supaya kita hidup dalam keimanan, ketakwaan dan sebagainya. Jadi kita boleh lihat bahawa kita mestilah berpegang, mestilah mengikut apa yang Islam ajar kepada kita, supaya bila kita ikut apa yang Islam ajar kepada kita, kita boleh lihat, kita boleh hidup dengan lebih aman dan bahagia, supaya kita tidak berlaku pergaduhan antara sesama kaum, sesama masyarakat pada masa kini dan sebagainya. Jadi Islam datang ni kita boleh lihat banyak cara. Maksudnya agama Islam datang ni mengajar kita supaya lebih kepada arah kebaikan, dan kita mesti mengikut apa yang Islam ajar. Itu yang saya ingin sampaikan. Baik, itu saja daripada saya. Saya mohon maaf kalau ada salah silap dan kekurangan. Apa yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang itu datang daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ukail Afiq bin Mahdi di PSU 3I. Hari ini saya akan menerangkan tentang budaya masyarakat Arab selepas Islam. Yang pertama ialah budaya amalan riba pada zaman jahiliah dihapuskan. Selepas kedatangan Islam, Rasulullah SAW memperkenalkan dasar ekonomi mengikut syariah Islam. Sebagai contoh, menghapuskan riba, menggalakkan perdagangan tanpa penipuan dan penindasan. Nabi Muhammad SAW menggalakkan umat Islam mencuburi bidang pertanian dan perniagaan. Hal ini menyebabkan ekonomi umat Islam meningkat maju hingga dapat mengatasi kegiatan monopoli orang Yahudi dalam ekonomi. Seterusnya, sistem ekonomi Islam telah bermula lama dahulu sejak zaman Rasulullah SAW, dan baginda telah mula menubuhkan Baitul Mal sebagai pusat perbendaraan negara. Jenis ekonomi yang telah Rasulullah perkenalkan iaitu zakat, cukai dan perniagaan. Contoh budaya pertanian selepas Islam. Pertanian dan perniagaan selepas Islam. Budaya pertanian perniagaan yang diteruskan oleh zaman jahiliah selepas Islam ialah bercucuk tanam, menternak binatang ternakan, meniaga barangan tempatan dan sebagainya. Dan seterusnya ialah budaya bersyair bertunjangkan Al-Quran dan Al-Hadis. Syair ialah hasil karya iaitu golongan masyarakat yang tinggi. Dari hiasan bahasa dan lafaz-lafaz indah yang dipergunakan itu, ternyata sekali bahawa ia bukan bahasa rakyat umum. Sebaliknya, pada peribahasa yang lebih menampakkan suara rakyat di dalam dan
Dengan itu lebih mewakili rakyat umum daripada syair. Kebanyakan hasil sastera Islam adalah bertunjangkan kitab Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW dengan mentauhidkan Allah yang Esa. Hasil-hasil karya bebas dari unsur pemujaan dan bentuk kesucian dan kebebasan Allah SWT. Penyair-penyair terkenal pada zaman itu ialah, yang pertama adalah Hasan bin Taib. Yang kedua ialah Hatim At-Taib. Yang ketiga Al-Aisyah. Yang keempat ialah Mulhahim bin Rabi'ah. Yang kelima ialah Zuhair bin Abi Salma. Yang keenam ialah Tarfa bin Al-Ab. Yang ketujuh ialah Al-Khatami. Yang ke-8 Aj-Hutayyah. Itu saja daripada saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.